Assalamualaikum. Hari ni saya nak bincang tentang pasu sebab ramai yang tanya kat saya pasu yang sesuai dengan orkid, yang sesuai untuk tanam orkid. Okey, bagi saya, cara saya, pasu yang sesuai dan selesa untuk akar orkid ialah pasu yang banyak lubang. Sebab kita tahu asal usul orkid ni hidupnya hinggap melekat di atas dahan pokok. Okey, asal dia kan hinggap melekat je di dahan pokok. So, kedudukan dia ada yang tegak, ada yang sengit dan ada yang ke bawah. Dekat hutan tu tak ada siapa yang pergi tanam, dia hinggap sendiri. So, bila dia hidup hinggap sendiri, sebab haiwan yang bawa benih dia tu kan, ataupun berterbangan dengan udara, okay, dia akan hinggap melekat. So tak kisahlah nak tanam sama ada condong ke, tertungging ke, tegak ke, tak ada masalah. Tapi risiko kalau kita tanam tegak, bila kita siram air tu akan terperangkap. So sebab tu saya suka sengitkan atau condongkan. Okey, bila kita tanam dalam pasu yang banyak lubang, akar dia akan keluar mencari udara, mencari cahaya. Sebab kehidupan dia perlukan cahaya. So bila kita letak dalam pasu yang berlubang, dia akan mencari cahaya. So macam ni, kita dah tanam lama. Ni pun asalnya pokok yang reject. So yang berkilat-kilat sebab dia selesa, akar dia akan keluar mencari-cari cahaya ikut lubang-lubang ni. Okey, kalau guna pasu yang tertutup, tak ada lubang, so macam ni, just lubang bawah sahaja. Ibarat macam kita duduk rumah yang tak ada tingkap, cuma ada pintu saja, pintu masuk, pintu air keluar. Selesa tak selesa? Kita duduk di dalam rumah yang tak ada tingkap atau tak banyak tingkap, selesakah kita dengan udara tak ada masuk, cahaya tak ada masuk? Selesa tak? Jika kita tak selesa, maknanya orkid tu tak selesa. So boleh guna pasu yang macam ni, kita lubang-lubangkan dia, panaskan sesuatu besi di atas dapur yang kita masak tu, layurkan pada api, so kita lubang-lubang, kita tebukkan. Jadi akar dia akan keluar. Bila kita siram, air cepat tos, tapi akar dia cuma boleh keluar di bawah, so terhad. Macam kita rumah sama ada satu pintu atau dua pintu, selesa ke? Yang akar tu banyak, maknanya ramai dalam tu, crowded kan. So kita nak keluar kat sini, kat sana, kat situ. So akar dia nak banyak lubang, so pot dia nak kena banyak lubang. Okey, tentang pasu seramik. Okey, pasu seramik ada dua jenis. Satu yang tak ada lubang dan satu yang ada lubang. Okey, yang tak ada lubang ni boleh tanam letak sahaja begitu. Okey, letak sahaja tanpa medium ataupun letak begitu. Ikat je macam tu. So tanam begitu, tak perlu lagi nak letak arang banyak-banyak kan, letak medium banyak-banyak dalam tu. Letak orkid, letak banyak-banyak. Lepas tu tindih dengan betul arang yang besar-besar tindih. Okey, lepas tu banyak-banyak ni, penuh-penuh akar di bawah. Lepas tu komen pokok tak hidup, tak segar, tak membesar. Okey, saya nak tanya, okey, akar dia ni ibarat kaki kita. Kaki kita nak berjalan, merayap-rayap macam ni, keluar macam ni kan. Kaki kita nak berjalan, nak keluar. Tapi bila kita tindih, timbus dalam-dalam, macam mana akar tu nak bebas? Lepas tu bila kita siram air, dia duduk dalam tu, siram air lambat sangat nak keluar. Hanya beberapa lubang yang ada. Kadang tu ada satu lubang je. So, dia dah terperam lama. Lepas tu tindih pula dengan berat-berat ni. Akar dia sentimental, nak keluar pun slow motion. Kita tindih yang berat-berat ni, ibarat macam kita duduk ataupun kita tidur, kita tindih dengan tilam, bantal. Selesa tak kita nak tidur, nak bergerak-gerak tu, selesa tak? So, bila akar tak selesa,
dia akan tunjuk protes pada daun. Makin lama makin terbantut, makin lama makin kecil, dia tak membesar sebab akar dia tak selesa. Bila akar tak selesa, automatiklah daun pokok dia pun tak selesa. Ibarat macam kita duduk dalam atau kita tidur ditindih dengan benda-benda banyak, sampai kita tak selesa nak bergerak. Okey, tidur kita tak lena, kehidupan kita terganggu. So kita pun stres, kemurungan, tidur tak cukup, ada banyak-banyak bantal semua tindih-tindih, penuh crowded. Macam tu lah. Satu lagi arang. Arang tolonglah ketukkan kecil-kecil sikit. Comel-comel dia macam ni, ketuk hancur-hancur macam ni. Jauh beza dengan letak besar-besar tindih-tindih akar dia. Ibarat macam kita sendiri duduk dalam rumah banyak perkakas, lepas tu besar-besar, mana ruangnya kita nak udara masuk, selesa. Orang kata apa, kita nak duduk rumah yang selesa. So minimaliskan perkakas. Ini timbullah sebesar-besarnya arang, tindih, tutup sampai lemas akar tu. So di situ menyebabkan pokok tu kurang pernafasan, dah lah tak ada lubang, ditimbus-timbus. So tanam orkid tak perlu timbus, hanya letak semua medium tu di bawah, letak je di bawah. So letak di bawah, just letak sahaja orkid tu di atas. Letak gitu je, letak saja di atas. Sebab itulah kalau takut terjatuh, so kita ambil apa-apa untuk ambil benang ke apa, kita lilit, lilit semua pasu ni. Benang yang kita jahit tu kita lilit supaya tak jatuh. So bila nampak dah akar dia melekat, barulah kita potong tali atau benang tu. Ya, dia azalinya melekat macam tu. So boleh kita gantung sengit atau tu. Tapi seelok-elok ni cari yang berlubang lah. Pasu ni yang berlubang macam ni. Pasu macam ni dia selesa. Yang ni kurang selesa, dah berat, tak ada lubang. So jangan yang inilah. Better saya suka jenis yang ini, banyak lubang. So kalau kita tak guna apa-apa medium pun tak apa. Pasu seramik tanpa medium pun tak apa, sebab dia dah cukup sejuk. Cuba pasu ni pergi jemur tengah panas tu, pasu ni dah cukup sejuk sebab dia daripada tanah. Tanpa apa-apa medium pun orkid ni selesa. So kalau ada lubang ni lagi senang, just letak sahaja. Lepas tu ambil kabel tie, ikat sahaja akar dia. Ikat, dia akan duduk macam ni. Sangat selesa. So gantung sengit, makna gantung tertungging pun boleh, ikut selesa owner lah. Atau tak nak letak di dalam, boleh letak di luar saja. Di luar saja. So gantunglah, dia akan hidup, dia akan melekat saja. Dia akan melekat, jangan risau. Macam ni saya selesa di tempurung. Okey, dia akan melekat saja, jangan risau. Dia akan, akar dia akan melekat semua. Nampak akar baru semua nak keluar. Cuma jangan tindih-tindih akar dia dengan terlalu banyak medium, sebab dia ni suka akar dia hidup bebas je macam kita lah. Kita suka duduk bebas di atas tempat. Kita tak suka kita dihimpit-himpit, ditindih-tindih. Macam tu lah kau. Mudah je sebenarnya. Bila kita anggap apa kemahuan kita, itulah orkid tu nak, itulah akar tu nak. Okey, simple, mudah. Saya tak selesa pasu seramik sebab dia berat. Cukup 5 pokok, runtuh, jatuhlah rumah orkid saya. So saya suka yang ringan-ringan, bakul macam ni, ataupun boleh recycle pasu-pasu lama, pasu-pasu adenium tu kita boleh guna, just kita lubang-lubangkan. Lubang-lubangkan untuk akar dia keluar. Macam ni, recycle. Pasu ekor dia recycle banyak. Ini banyakkan lagi pun tak apa, sebab dia amat-amat selesa. Ada lubang-lubang udara masuk. Macam ni saya dah lubangkan ya. Okey, saya dah lubangkan. Okey, nanti saya bagi tutorial macam mana nak lubang dia. Guna besi, dipanaskan, dilayukan pada api. So cucuk-cucuk lah. Besi tu kalau boleh lebihkan kepada 2 atau 3 untuk menjimatkan masa cepat kerja kita. Ada yang tanam di dalam pasu ni. Okey, saya tak galakkan pasu ni sebab dah lah tak ada lubang. Lepas tu dia ada lapik pula. Ini untuk pokok hiasan, pokok plastik atau pokok yang ada air, boleh lah. Sebab kalau kita siram, kita kena sentiasa kawal supaya medium dia tak terlalu lembab, tak terlalu basah.
So kita kena elakkanlah daripada guna yang ini. A few moments later. Bagi yang bertanya, orkid apa lagi boleh guna gabus? Orkid yang sesuai guna gabus, semua yang jenis akar kembang lah macam ni. So sebenarnya semua jenis orkid boleh guna gabus. Gabus ni serangga tak suka duduk ya. Tapi akar dia selesa. Serangga je yang tak suka duduk. Tengok ni. Sebab dia putih bersih. Serangga, lepas tu dia daripada asid kan. Kita tahu pada asid. Serangga tak suka duduk tu. Bila kena panas, dia tak ada tempat dia nak menyorok. So dia tak simpan air, tak sejuk. Tapi akar orkid ni selesa je. Dia selesa. Satu lagi, saya amat suka dengan tempurung. Semua orkid saya dah cuba dengan tempurung. Macam ni butterfly, dah sasah dia selesa. Akar dia pun semua melekat tu, semua keluar dengan cantik akar dia. Cantik sangat. Ini kira butterfly. Dan ini saya letak Cattleya. Tengok ni. Akar Cattleya. Dia suka sangat. Dia suka je, dia hidup dia. Dia keluar-keluar ke lubang. Ini saya buat 3 lubang. Sepatutnya kita kena buat banyak lagi lubang, lagi selesa. Tapi macam ni dia terdedah. Kerana saya tunggingkan, dia terdedah, air dia cepat menitik. So dia selesa. Dan ini pula Oncidium. Ramai juga yang cakap Oncidium ni susah nak tanam, susah nak hidup. Sebab dia jenis macam butterfly juga. Ubi dia mudah lembik. Kalau kita letak perang benda-benda basah, ubi dia sekarang lembik. Ini onsi. Tengok. Dia selesa je saya letak pada tempurung. Banyak pula daun. Akar dia cantik, akar dia keluar. Onsi ya, ni onsi. Dia hidup subur. Dia maknanya selesa. Satu lagi saya dah cuba Casasitum. Casasitum ni pun orang cakap ubi dia mudah lembik. So saya just letak tabur-tabur je sikit gabus. So akar dia selesa. Ini Casasitum. So saya memang sekarang ni saya dah fokus banyak tanam guna tempurung. Dah love sangat guna tempurung. Sabut-sabut dia saya tak buang sangat. Saya suka akar dia ada bulu-bulu tempurung ni lah. So saya biarkan. Saya tak kikis semua lah. Saya biarkan aja. Yang ni saya letak di bahagian belakang tempurung. Dia selesa. Tempurung pun murah, ringan. So jimat lah. Teramat-amat jimat tempurung. Siapa nak follow, boleh klik dekat link YouTube saya. Macam-macam info saya kat situ. InsyaAllah